Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 10 akan membentangkan bab 8 pengurusan operasi. Kumpulan kami terdiri daripada 7 orang ahli kumpulan iaitu Amirul Aiman, Sharifah Numaisarah, Siti Sarah Hazani, Siti Sarah Samsuri, Siti Aisyah, Nur Syamimi Izzati dan juga Nurul Husna. Seterusnya, saya akan membentangkan definisi pengurusan operasi. Apakah itu pengurusan operasi? Pengurusan operasi dapat membawa maksud proses ataupun sistem yang dapat menghasilkan produk ataupun perkhidmatan. Proses atau sistem ini akan melibatkan proses perubahan input kepada output. Oleh itu, kita dapat simpulkan pengurusan operasi ini sebagai satu pengurusan aktiviti kepada penukaran bahan mentah kepada barang yang telah siap. Seterusnya, saya serahkan kepada Nurul Husna. Sekian, terima kasih. Bagi pengenalan operasi berkaitan proses yang digunakan organisasi untuk mengubah sebuah produk dan perkhidmatan. Ia merangkumi dua proses yang memastikan jadual dan objektif pengeluaran dipenuhi. Antaranya, proses memantau prestasi pengeluaran dan proses pengurusan bahan. Terdapat 3 bahagian dalam pengenalan operasi. Yang pertama, input, iaitu pengenalan awal yang berfokus pada input yang berasal dari luar sistem. Yang kedua adalah transformasi, iaitu pengenalan semasa proses. Ia berfokus pada proses transformasi input menjadi output. Yang ketiga, output, iaitu pengenalan selepas tindakan yang berfokus pada output dari sistem organisasi. Skop pengurusan operasi merangkumi pelbagai aspek dalam pengurusan operasi di mana seorang pengurus perlu membuat keputusan tertentu, iaitu reka bentuk produk atau perkhidmatan, pengurusan kualiti, reka bentuk prosesan kapasiti, pemilihan lokasi, reka bentuk susun atur, semua manusia dan reka bentuk kerja, pengurusan antara yang lain, pengurusan inventory, perancangan material, dan just in time, pencalonan dan penyelenggaraan. Tidak sama seperti pengurus lain, pengurus operasi perlu berikut tanggungjawab di pelbagai bidang. Untuk pastikan keseluruhan proses berjalan dengan lancar, pengurus operasi perlu mempunyai kemahiran ini. Pertama, keupayaan organisasi di mana pengurus mampu merancang, laksana dan memantau setiap projek hingga akhir tanpa kira fokus. Kedua, penyelarasan di mana aktiviti yang dijalankan serentak dan beralih aktiviti dengan mudah. Ini juga melibatkan bagi menangani gangguan rintangan dan krisis dan kembali kepada normal. Ketiga, kemahiran orang di mana pengurus harus tahu berhubungan dengan pekerja, pihak berkepentingan luar dan anggota pengurusan kanan. Pengurus operasi harus tahu bagaimana untuk uruskan garis lalu antara pekerja dan mengetahui cara komunikasi, mendengar dan berhubung dengan mereka pada tahap profesional. Keempat, memahami teknologi. Pengurus perlu tahu minat terhadap teknologi agar dapat merancang proses efisien dan sesuai dengan teknologi. Organisasi moden semakin bergantung pada teknologi untuk memperolehi kelebihan daya saing di pasaran. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Sarah binti Hazani, bernomor metrik 280818. Saya akan menerangkan tentang pengurusan inventory. Maksud pengurusan inventory ialah alat yang memungkinkan untuk mengawal barang dagangan syarikat untuk mengoptimumkan hasil dari segi melepaskan produk tersebut sehingga orang lain dapat masuk. Terdapat 4 objektif pengurusan inventory. Yang pertama ialah mempunyai kawalan yang setia terhadap keadaan inventory. Yang kedua ialah meminimumkan pelaburan dalam barang baru yang tidak diperlukan. Yang ketiga ialah kelaskan produk untuk mengetahui status setiap produk tersebut dan dengan demikian merancang pembelian atau bukan bahan. Dan yang terakhir ialah simpan rekod yang dapat dihubungkan dengan bahagian pembelian sehingga mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dijual. Terdapat 6 jenis stok dan fungsinya. Yang pertama ialah stok minimum. Stok minimum diperlukan untuk mengelakkan kehabisan produk yang memenuhi kehendak pelanggan. Yang kedua ialah stok maksimum, iaitu stok yang tidak akan menyebabkan kerugian kerana tidak akan disingkirkan dalam masa tertentu. Yang ketiga ialah stok keselamatan, iaitu stok yang diperlukan syarikat dalam memastikan bahawa syarikat mempunyai jumlah bahan yang cukup dalam stok. Yang keempat ialah lebihan stok, yang merupakan stok yang tidak akan dijual. Yang kelima ialah stok mati, yang merupakan stok yang tidak dapat dijual dengan apa-apa cara sekalipun. Dan yang terakhir ialah stok kitaran spekulatif dan bermusim, yang merupakan produk yang berfungsi memenuhi permintaan pelanggan. Stok dapat dikelaskan mengikut kriteria. Yang pertama ialah lokasi produk, yang kedua ialah ketersediaan produk, dan yang terakhir ialah jangka hayat produk. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan teruskan berkenaan kos pengurusan inventory. Terdapat 4 kos penting yang terlibat dalam inventory, iaitu untuk syarikat, iaitu kos pesanan, penyelenggaraan, pemerolehan dan rehat inventory. Kos pesanan adalah perbelanjaan yang dikeluarkan untuk membuat dan memproses pesanan kepada pembekal. Kos ini termasuk dalam penentuan kuantiti pesanan ekonomi untuk item inventory. Contoh kos pesanan adalah kos untuk menyediakan permintaan pembelian.
Perbelanjaan penyelenggaraan adalah kos yang dilakukan secara berkala untuk memastikan aset fungsi dalam keadaan sekarang. Kos penyelenggaraan berlaku ketika seseorang membeli aset seperti kenderaan bermotor, bot laju atau kondominium. Kos pemerolehan pelanggan adalah kos yang ditanggung oleh sebuah syarikat sambil meyakinkan pelanggan untuk membeli perkhidmatan atau produk. Dengan kata lain, ia adalah kos sumber untuk perniagaan untuk memperoleh pelanggan baru. Dan yang terakhir ialah rehat inventory, di mana wang yang anda akan rugi sekiranya kehabisan stok tersebut dan tidak dapat memenuhi permintaan. Seterusnya saya akan terangkan mengenai model dan pengurusan inventory. Ada 3, iaitu Just in Time, Recent dan ABC. Yang pertama ialah model Just in Time atau JIT, ialah model atas permintaan. Apabila seseorang menginginkan produk, ia dihasilkan dan dihantar. Dengan cara itu, kos simpanan sesuai nilai produk, kos penyelenggaraan dapat dijimatkan. Contoh bagi model ini ialah pembuatan kereta. Yang kedua ialah model recent. Model ini menetapkan kos pesanan tetap untuk membekal apa saja yang diminta. Dengan cara ini, jika pesanan lebih besar, akan makan masa lebih lama dan untuk menyusun semula sedemikian rupa sehingga dapat menjimatkan kos tersebut. Tapi pada masa yang sama, perlu diketahui bahawa barang akan meninggalkan gudang dengan lebih cepat untuk mengelakkan kos penyelenggaraan. Yang terakhir ialah model ABC. Model ABC mengklasifikasikan barang dagangan dalam 3 huruf. A untuk yang berharga, B untuk nilai yang diperlukan yang rendah, dan C untuk produk yang banyak dan sangat murah. Oleh itu, keutamaan diberikan kepada barang yang lebih penting dan bahawa ia lebih berharga A berbanding yang lain yang tidak begitu banyak. Dan ketika menguruskan stok, perbelanjaan yang lebih tinggi akan dijelaskan pada yang sebelumnya berbanding dengan yang sederhana atau yang rendah, kerana perbelanjaan yang pertama dapat menimbulkan lebih banyak kesan negatif jika berlaku sebarang kerugian. Akhir sekali saya akan terangkan mengenai perisian untuk menguruskan inventory. Terdapat 3 juga yang boleh digunakan dalam sebuah organisasi, iaitu SAP, Excel dan program dalam talian dan berbayar percuma. Yang pertama ialah pengurusan inventory dengan SAP, atau nama panjangnya System Application Processing, adalah perisian komputer yang banyak digunakan terutamanya di syarikat. Anda boleh mengawal sumber manusia, kewangan, logistik dan sebagainya. Hanya formula saja yang agak susah untuk dipelajari, tetapi sekiranya belajar dengan lebih mendalam, maka akan lebih mudah untuk mempelajari sistem ini. SAP adalah aplikasi ERP terbesar di dunia yang dibuat oleh Jerman. Yang kedua ialah pengurusan inventory dengan Excel. Program Excel salah satu package Microsoft Office mempunyai spreadsheet yang anda boleh gunakan dalam pengurusan inventory. Dengan itu, anda boleh sediakan inventory dengan produk yang anda ada, ciri-ciri, harga dan sebagainya. Yang terakhir sekali adalah program dalam talian dan berbayar percuma. Sistem ini mempunyai program dalam talian membolehkan anda membuat catatan inventory yang dimiliki syarikat dan mengubahnya apabila memerlukannya. Cara ini kita dapat melihatnya kembali di awan atau cloud dan dapat melihatnya dalam masa nyata setiap masa. Itu sahaja daripada saya. Saya teruskan kepada pembentang seterusnya. Seterusnya ialah kaedah kumpulan maklumat. Yang pertama, saya akan menerangkan tentang maksud literasi maklumat. Literasi maklumat ialah keupayaan mencari dan menggunakan maklumat yang menjadi kunci pembelajaran sepanjang hayat atau satu set kemahiran yang boleh dipelajari. Antara ciri-ciri maklumat ialah relevan, boleh dipercayai, boleh difahami dengan lengkap, tepat pada masanya dan membantu mengurangkan keraguan. Seterusnya ialah komponen asas dalam kumpulan maklumat. Terdapat 3. Akses, penilaian dan juga penggunaan. Akses supaya pengguna berkebolehan untuk mengakses maklumat dengan cekap dan berkesan. Penilaian, pengguna menilai maklumat dengan cekap dan kritis. Penggunaan, pengguna berupaya mengaplikasikan maklumat dengan tepat dan kritis. Seterusnya ialah sumber pencarian maklumat. Ada 5, iaitu sumber manusia, media bercetak, sumber persekitaran, media 3 dimensi dan juga media elektronik. Seterusnya ialah sumber sekunder seperti kertas persekitaran, kertas persidangan, majalah, internet, radio, jurnal, e-jurnal, e-buku dan sebagainya. Akhir sekali ialah kebolehan maklumat, iaitu pertama, kita dapat mengenal pasti dan menilai sumber maklumat yang berpotensi, menghasilkan strategi pencarian, mengakses sumber maklumat terpilih dan menganalisis, memeriksa dan mengekstrak maklumat, membuat tanggapan umum dan mentafsir maklumat, memilih dan mensintesiskan maklumat, menilai ketepatan dan kerelevan maklumat, dan terakhir sekali ialah mengelompokkan dan menyusunkan maklumat. Pengawalan operasi ialah proses pemantauan prestasi untuk membandingkan apa yang dirancang dengan apa yang telah ditetapkan bagi memastikan aktiviti organisasi dilaksanakan mengikut perancangan yang telah dibuat pada peringkat awal. Perancangan yang dibuat dalam syarikat terbagi kepada 3 jenis pengurusan, iaitu pengurusan atasan, pengurusan pertengahan dan juga pengurusan bawahan. Sekiranya pengawalan tidak dilakukan dengan baik, maka hasil akhir juga mungkin tidak seperti yang diharapkan dan kesan daripada itu matlamat masyarakat juga mungkin tidak akan tercapai. Pengawalan operasi mempunyai kepentingan tersendiri. Antaranya, ia membolehkan segala aktiviti yang telah dirancang dilaksanakan dengan baik kerana satu garis panduan telah dibentuk untuk mencegah daripada berlakunya sebarang masalah sepanjang proses pelaksanaan. Di samping itu, dengan adanya pengawalan operasi, ia juga dapat membantu dalam mengelakkan sebarang masalah yang boleh menjejaskan struktur operasi tersebut.
Sekiranya masalah telah berlaku pada masa lalu, pengawalan operasi dapat memastikan masalah tersebut tidak akan berulang pada masa akan datang. Dan kadang-kala, masalah yang tidak dapat dielakkan seperti aktiviti baru, pengawalan operasi juga membolehkan punca kesilapan dikenalpasti dengan kadar segera supaya tindakan dapat diambil. Melalui pengawalan operasi juga, sebarang aktiviti yang telah berlaku di dalam sesebuah syarikat akan direkodkan dan maklumat tersebut boleh digunakan oleh pengurus sebagai rujukan untuk melakukan perancangan dan juga pengawalan pada masa akan datang. Sekian pembentangan daripada kami, kumpulan 10 tentang pengurusan operasi. Terima kasih.